Jadi ni yang pertama, ya Allah, ini masuk cinta Nabi. Baru kita faham dalam ayat ni, oh itu maksud dia. Bukan cinta macam kita kan, suka je tapi tak apa-apa pun. Bukan. Maksudnya jadikan Nabi ni pemutus dalam segala tindakan hidup kita. Dari sudut duniawi dan juga ukhrawi lah, yang semuanya sebenarnya membawa kepada tujuan akhirat juga. Jadi sebab itu dalam perkara macam mana, Allah terangkan lagi, fima syajara. Syajara ni apa? Syajara apa? Syajar ni pokok, tanah, ada akar kan, akar, ada pokok, ada daun dia, ada buah-buah adalah. Mana syajar? Syajar kat mana? Ni lah. Faham? Kat situ. Jadi ni nama dia apa? Sunnah lah. Akar ni apa? Ni punca segala. Ni nama dia apa? Akidah kita ni. Pertama, dalam nak menjalankan akidah tu kena ikut apa? Sunnah Nabi. Kalau tidak, tak dapat, tak jalan. Itu umpama dia. Jadi pada perkara-perkara pokok ni, perkara asas-asas dalam kita nak buat ni sekarang. Kita beriman kepada Allah Rasul, kita kata ni. Bila orang tanya, Quran ni beriman tak? Oh, beriman dengan Quran. Okey. Allah, kita mati nanti macam mana nak masuk syurga? Semua kata nak masuk syurga. Tak ada satu pun orang kata tak nak masuk syurga kan? Jadi, tapi masalah dia kat mana sebenarnya? Kat sini. Tak ada bukti pun yang dia memang setuju pun. Sebab banyak hal dalam hidup dia, Nabi ni bukan apa? Dia tak tengok pun. Sebab tu dia tak belajar pun Nabi punya hadis apa? Dia belajar. Kalau betul nak jadikan Nabi hakim, mesti nak tahu dalam benda-benda yang asas pun. Pokok kan? Perkara-perkara pokok pun, Nabi ada tak bagi tahu Nabi ada tak cakap Tapi dia tak pernah berasa benda tu. Tapi kata sayang Nabi. Betul lah? Berapa banyak hadis Nabi pula yang dia belajar? Tak ada juga. Jadi sini kena betulkan. Ni sebab tak faham ayat ni lah. Betul tak? Jadi kena sebab tu penting. Sebab tu ilmu ni Nabi wajibkan belajar. Maksudnya ilmu, ini fardu ain. Kita kena tahu apa yang Nabi buat dalam banyak perkara. Dan fi ma syajara bainahum, pada perkara-perkara asas pokok dalam kehidupan mereka ni, yang penting-penting ni. Summa la yajidu. Jadi antaranya yang paling mudah kita nak kata sekarang apa? Yang paling dekat dengan kita lah, parenting lah, senang cakap. Kita ikut mana? Anak kita masa kecil, kita nak suruh dia tahu apa dulu? Nak tahu apa dulu? Kan? Itu yang nak kena bagi tahu, nak kena ajar tu lah. Cucu kita agak dia tahu apa? Dia tahu main game, tahu main piano, tahu muzik, tahu akademi itu ini, nak menyanyi, cenderung dia. Baru kita pun bangga dengan benda-benda tu. Kita rasa macam dia otak yang cerdik, dia tahu cakap. Itu ke? Itu tanda maknanya bagus ke? Belum tentu lagi. Masukkan dia apa? Kenalkan dia dengan Allah kan, Rasul, akidah yang betul. Ajar dia ni wahyu. Bagi tahu dia, bagi kefahaman yang dia mampu masa tu. Tengok macam Nabi ajar Anas 8 tahun je kan, dah duduk dengan Nabi. Tengok macam mana Nabi tunjukkan. Kita pun kena ajar. Nak makan, nak makan. Apa nak kata? Mak pun tak tahu hadis Nabi pasal makan. Macam mana? Kan? Nabi pernah tegur seorang kecil, budak kecil kan, anak ni makan. Kadang main makan je, ada 3 perkara. Yang mana Anas ni, Anas nama dia. Tapi bukan Anas bin Malik. Ni Anas seorang lagi. Anas anak kepada Ummu Sulaim Anas, bukan Anas tu. Bukan tu. Ni Anas yang ni. Anas yang lain Jadi Nabi kata, ketika Nabi tegur dia, ya gulam sammillah, wahai anak, sebutlah nama Allah. Nak makan, baca bismillah. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Wakul mimma yali, makanlah yang dekat. Jadi kata Anas ni, sejak aku dengar hadis tu, benda yang Nabi cerita 3 tu aku tak pernah tinggal. Budak kecil, faham kan? Jadi budak kecil ni sebenarnya tak boleh lagi lah, dia kena ajar benda-benda lain dulu ni. Dia kena ajar apa, nak aktifkan dia punya ni. Kita pun suruhkan dia benda-benda yang
barat pun datang kan. Kesilapan tu. Sedangkan benda ni lah cara berfikir dia. Kita nak masukkan dia fikir dengan kerangka yang Nabi suruh fikir. Tengok Nabi ajak anak-anak antaranya macam tu je. Itu sepatutnya. Tapi oleh kerana apa tu, ramai tak buat macam tu. Tapi orang Islam sebab apa? Ha? Apa dia? Kenapa dia boleh rasa takut ketinggalan dengan tu? Sedangkan dia kata saya yakin dengan Nabi ni, kata kan pengikut Rasul. Kenapa? Sebab ya, kejahilan tu je. Dia tak tahu, dia nak cari kat mana? Tak tahu. Kan? Jadi itu masalah dia. Jadi kat sini penting benda-benda yang asas kepada anak-anak tu untuk kita ajar. Hari ni pun mungkin dah banyak dah pendedahan tentang hal tu kot, boleh carilah. Kami pun ada buku hadis untuk anak-anak soleh. Dalam tu ada 6 buku, ada 8 buku. 6 buku untuk hadis, ada 240 hadis kita kumpulkan. Dan kita ambil hadis tu, hadis ni kadang-kadang panjang kan, tapi ada point-point dia yang kita boleh pinkan dia. Jadi kami dah mudahkan dengan pinpoint hadis tu untuk budak-budak ni boleh hafal. Macam anak saya, siapa-siapa ke kan, memang kita memang hafal. Hari-hari dia antara rutin wajib dia kena baca hadis tu. Dan dia boleh tahulah, anak adik-adik dia makan pun dia boleh cakap hadis tu. Kan Nabi cakap macam ni. Faham? Dan dia boleh tahu pula dalam tu ada sumber Sahih Bukhari, nombor berapa dia boleh tahu. Saya pun tak ingat nombor, anak-anak tahu. Penting tu, itu kita kena tahu. Jadi macam itulah kita nak ajar. Kita jangan rasa benda tu belum perlu lagi, nantilah. Ini tak, tersilap kat situ. Tengok Nabi ajar, ada kan Nabi fikir dulu benda-benda macam tu. Ini kita dah kena racun dengan teori orang lain dah. Cara pembelajaran anak-anak ni. Silap kat situ. Ajarlah hadis-hadis Nabi ni. Bagi lidah ni basah sebut hadis-hadis. Kan? Dia tahu kenapa nak baca Quran, dia pun jawab khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Lancar semua sekali. Saya terjemah lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa dia? Sebaik-baik kamu adalah orang yang pelajari Quran dan mengajarkannya, kan? Kemudian Sahih Al-Bukhari. Nombor 569. Kan? Dia tahu nombor siap. Itu memang dia nampak asas dia dah, pemikiran dia dah dicorak macam tu. Jadi ini yang kita kena ajarkanlah. Summa la yajidu fi anfusihim. Ini nak contoh kepada apa perkara fi ma syajara bainahum tu. Kalau betul kita ni menjadikan Nabi ni, dalam ayat pertama ni yuhaqqimu Rasulullah, kita jadikan Nabi ni hakam, kita anggap betul, kita mesti buat benda tu. Itu antara bukti dia. Dan summa la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian tidaklah mereka pula setelah tadi tu mendapati dalam diri mereka ada rasa haraj. Haraj ni apa? Harajan. Berat. Berat tu kurang sesuai ke? Berat. Haraj. Haraj ni rasa macam tak berapa puas hati. Haraj tak berpuas hati. Jadi ada benda lain yang dia rasa lebih baik lah. Kita tengok dalam surah 33 36. Surah Al-Ahzab atas sekali kan, ayat atas sekali. Ya. Contohlah kan, haraj ni kalau dalam Quran
Kan? Dalam Quran banyak cerita pasal syurga kan. Lepas tu ada tak cerita pasal bidadari kan? Itu orang perempuan pun tanya, habis orang perempuan macam mana? Betul tak tanya tu? Syurga ni maknanya tempat mana? Jadi macam mana? Habis kami ni apa hak kami dalam syurga? Boleh tak? Patutnya apa mission dia? Mission dia cari jalan masuk syurga je. Confirm dalam syurga, confirm best punya. Jangan fikir-fikir lain. Seolah macam persoalkan Allah ni tak siapkan sesuatu ke, oh untuk orang lelaki je ke, tak adilnya. Nampak tak? Ada harus dalam tu. Ada tak? Ada. Ada tu sebenarnya. Faham? Apa? Sedangkan tahu kan? Ada juga untuk lelaki. Ada juga untuk perempuan. Kan? Antaranya Allah sebut dah apa dia? Ada apa dia? Apa? Gulam Rilman kan Allah kata. Bukan Wildan tu mana? Laki lagi ramai. Umur dia berapa? Ada yang sebut sama tiga-tiga juga. Muda-muda sama. Bidadara syurga ada juga. Ada. Okey. Kita tengok ayat ni. Jadi Nabi kata Allah kata wama kana lil mu'minin wala mu'minah. Tidak patut bagi seorang lelaki yang mengaku beriman dan seorang perempuan yang mengaku beriman iza qadallah, apabila Allah qada ni maknanya menetapkan, menggariskan sesuatu, wa rasuluhu, dan Rasulullah pun gariskan sesuatu dengan hadis dia. Allah ni bila sebut Allah dalam Quran, bila sebut Rasul dalam hadis Nabi. Apa dia? Amron ni maknanya apa? Amron. Banyaklah. Amron, dan dia ni general ni. Apa saja perkara besar ke perkara kecil ke? Perkara besar ke perkara kecil ke, apa saja. Masuk bilik air ke? Sampai hal masuk bilik air pun sama kan? Nabi ajar kan masuk bilik air. Masuk bilik air baca apa? Ghufran, nak keluar masuk sebut ghufran, nak masuk baca apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is contohnya. Jadi sekecil-kecil benda. Selesai buang air baca apa pula? Ada tak? Kalau buang air, kenapa buang air pun kena baca? Lepas keluar buang air kita kena baca alhamdulillah alladzi azhaba anil aza wa afani. Sebab apa? Sebab tandanya rahmat Allah adalah bolehnya kita buang air. Faham tak? Buang air ni kita kata alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah yang azhaba anil aza, yang mengeluarkan najis daripada tubuh aku ni, kekotoran ni, wa afani, dan dengan sebab itulah aku ni sihat. Tengok tak? Sekecil-kecil benda tu, alah buang najis je, tak payah baca lah. Betul tak? Nampak sekecil-kecil benda. Tapi kalau tak ada ilmu, tahu tak nak baca apa? Tak tahu. Sebab itu sekarang ni pokok pangkalnya apa? Orang tak belajar hadis, itu je. Orang rasa hadis Nabi ni untuk saya, golongan macam saya je. Tak. Adakah yang ni je nak masuk syurga? Tak boleh. Semua hadis Nabi ni untuk awam. Semua orang awam tak tahu, kena tahu hadis, kena sebut. Kadang-kadang masalahnya pula orang macam saya pula anggap orang awam tak perlu tahulah benda-benda macam ni, saya cerita umum je. Itu kesilapan juga golongan macam ni, kan? Sepatutnya semuanya bila sebut hadis Nabi, semua pun boleh sebut benda yang sama, sepatutnya, kan? Jadi benda biasa untuk kita sepatutnya. Tapi kesilapan orang yang macam saya juga anggap memandang rendah masyarakat. Dia kata masyarakat tak payah tahu dalil yang ni sangat, tak payahlah, kita kata asalkan dia buat baik je. Itu kesilapan juga golongan macam mana nak cakap lah. Tapi itulah dia. Jadi kena ubah juga. Dua-dua pihak kena ubah. Pendengar kena tamakkan nak tahu dalil. Faham? Dan pengajar juga kena usaha untuk apa? Bawa dalil. Ini kena disiplinkan dalam masyarakat. Sebab ada pihak yang akan cuba memandulkan hal ni. Dia suruh buang supaya tak payah dengan dalil, ikut saja. Tak boleh. Kena tolak benda macam tu. Okey.
Sebab apa? Ni daripada Nabi ni, semua kena boleh sebut doa-doa Nabi. Itu dalil lah tu. Jadi Allah kata tidak patut orang yang beriman ni mengaku beriman bila Allah dan Rasulnya beritahu satu urusan. Urusan ni bukan masa perintah Nabi je kan. Tadilah hadis tadi tu, keluar bila air baca tu, lepas buang air, itu pun sama juga amran, semua perkara. Lalu ada apa? Apa ada dalam hati dia? Ayyakuna lahum khiyarah. Khiyarah ni apa? Ada pula dalam diri dia, hati dia tu khiyarah. Khiyarah ni pilihan. Ikhtiar ni. Khiyarah ni pilihan. Khiyarah tu min amrihim, iaitu pilihan yang lebih baik pula ataupun pilihan lain dalam perkara yang Nabi ajar. Ini pilihan lain dia pergi buat lain pula. Nabi kata buat gini, dia pula pergi buatlah lain. Tak patut adalah orang yang mukminin wa mukminah. Dan Allah kata lagi wa may ya'sillah. Tengok ini kita kena faham ni, ini cara Quran cara Quran nak ajar kita. Lepas je perkara ni Allah kata tidak patut lelaki perempuan beriman apabila ada pilihan. Nabi bagi tahu tetap satu perkara, kan, besar atau kecil, sebab amrah ni tak kisah apa saja. Bila ada Nabi punya, kita kena menangkan apa yang datang dari Nabi lah. Nombor satu, hakam kan Nabi ni, kita kata ni untuk sempurnakan iman. Tadi Allah kata la yu'minun, Allah kata. Jadi kita nak sempurnalah iman kita, sebab iman lah benda paling menilai ke akhirat nanti. Sekarang memang tak rasa apa-apa, kan. Ramai orang langgar perkara iman ni, dia tak rasa apa-apa. Ke akhirat ni tu dia rasa. Lagi-lagi ahli neraka, kan. Ada tak ahli neraka dapat keluar neraka sebab apa? Sebesar zarah iman. Ya Allah, kalau kita baru semua rasa bernilainya iman. Jadi baik kita rasa sekarang iman itu sangat bernilai. Dengan apa? Ikut sungguh-sungguh Nabi. Jadi Allah sebut ni, lepas Allah sebut ayat ni, bila kita rasa macam ayat ni pun okey, kan, Allah kata apa? Wa may ya'sillah. Itu termasuk perkara apa? Nampak tak? Termasuk maksiat tu. Maksiat ni ada tahap dia. Tapi ni sekecil-kecil benda pun nampak okey je, tapi dikira sebagai maksiat dah ke. Sebab tu Allah terus tutup. Allah kata wa may ya'sil. Ya'si tu asa ni maksiat, perkataan maksiat. Dan siapa yang mendahaka bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Jadi kita ingat selama ni maksiat ni buat apa? Berzina, lagi rasuah, kan? Tapi bila ada rasa benda yang ni sama level macam Rasul punya ataupun lebih baik daripada Rasul, juga maksiat. Faham? Jadi sebab tu ni nak jaga. Jadi wa man ya'sillah wa rasul faqad, Allah kata apa ni? Faqad, ni lagi kesan dia pula dolalan mubina. Dia sedang berada dalam kesesatan yang jelas. Terang-terang dia sedang sesat. Ni banyak cabang kesesatan ni. Selisih sunnah. Macam mana? Bukan, zalim lain. Dolal ni dia terkeluar daripada jalan yang sepatutnya. Dia tak jumpa jalan sebenar. Okey, balik pada surah ni, 4 ayat 60. Faham masuk harajat sekarang ni? Itu masuk haraj. Haraj ni dia rasa tak setujulah, rasa macam tak adil lah pula. Macam tu lah. Susah lah. Macam ni je tak boleh ke? Okey. Kemudian balik pada surah tu tadi 65. Itu perkara kedua, haraj. Jadi wala, cuma kemudahan yang kedua, apa dia? Level kedua. Pertama tadi apa? Apa saja dia nak, apa saja mai daripada Nabi dalam segala perkara dia akan cari. Nabi ada buat tak? Nabi ada buat tak? Nabi buat apa ni? Nabi buat apa ni? Semua dia nak cari. Makan tadi dia, anak kita nak didik macam mana? Dia akan buka Quran, surah tadi surah Luqman. Oh macam ni, kita kena didik apa dulu? Dia tahu melalui wahyu tu, dia ajar, dia belajar. Kemudian dia tak rasa sikit pun dalam hati dia harajan dalam diri dia. Mimma qadaita, daripada apa yang engkau Muhammad putuskan. Nabi putuskan tadi. Sama lah macam ayat yang kita baca ni, kan? Daripada
qadallaha wa rasul. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ini wa yusallimu. Apa ni pula? Ini lagi berat ni. Sebab apa? Kenapa last sekali yusallimu taslima? Ni 3 tahap kan. Pertama, nak ambil ilmu daripada Nabi dulu. Ni daripada ringan sekali lah, ambil dulu. Terima je. Jadikan Nabi hakim kan. Terima dalam semua hal kita akan cari. Kedua pula, nak rasa macam setuju semua. Ni pun bukan mudah kan. Cakap senang, tapi banyak benda. Antaranya paling susah apa? Orang perempuan lah, apa dia? Sensitif sikit ni. Apa kakak? Poli. Itu kan paling susah ni. Yang kedua, yang ketiga apa? Wa yusallimu taslima, lagi berat. Apa ni? Bila kita buat sekarang ni kat dunia, kita ikut Nabi sungguh-sungguh, ada jaminan tak pasti selamat? Okey ke? Hidup aman ke? Ke sampai ada yang mati sebab tu? Betul tak? Kan? Orang yang betul-betul ikut Nabi ni sebenarnya hidup dia bahagia tak kadang-kadang tengok? Para sahabat. Kan? Dari sudut pandangan dunia lah kan? Nampak bahagia tak? Ke nampak susah? Oi, susah. Itu ujian ni. Sebab tu ni nama dia taslim. Macam mana kamu nak serahkan semuanya keputusan kepada Allah? Oh, ni lagi susah nak buat. Kan? Mula-mula bolehlah terima, bawa. Okey, semangat dah. Kemudian memang tiba-tiba kena timpa ujian sikit. Mula dah nak cari jalan dah, nak selisih dah. Ini. Sebab tu yang terakhir wa yusallimu taslima ni, dan mereka betul-betul menyerahkan sebulat-bulatnya keputusannya kepada Allah. Itulah yang tanda imannya sempurnalah dalam cinta kepada Rasul ni. Ni ayat, satu ayat yang saya bagi ni bagi boleh ingat senang. Surah 4 ayat 65 tu. 65 semakna dengan hadis yang kita bincangkan ni. Itu mahabbah lah tu. Okey, tu tanda mahabbah yang sebenarnya. Okey, dengan ilmu tadi. Okey, jadi dorongan kepada cinta Rasul. Jadi saya nak habiskan ni. Sempat kot insya-Allah. Berapa pun. Di setengah jam. Okey, dorongan ke arah mahabbah Rasul. Kita simple boleh. Jadi pertama, apa yang mendorong manusia ni supaya dia memang semangat nak cinta Rasul ni, semangat. Antara dorongan utama adalah yakin dengan syurga. Yakin dengan syurga. Siapa pemegang kunci syurga? Allah. Betul lah, iyalah. Kemudian Allah beri syafaat dekat siapa? Nabi lah. Rasulullah. Rasulullah. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis dia. Cuba tengok hadis dalam nota tu kan. Pertama, sebelum tu, sikap Nabi, sifat Nabi. Nabi ni dia macam kita tak? Nabi ni dia nak semua manusia ni, kalau boleh semua apa? Semua selamat. Semua selamat. Sebab itu Nabi, antaranya kisah Nabi, Nabi ada seorang Yahudi muda. Yahudi yang nak dia dekat Madinah lah. Dia nak meninggal masa tu kan. Dia setengah nazak. Nabi tahu, Nabi segera pergi tempat dia, rumah dia. Nabi suruh dia masuk Islam. Suruh dia masuklah Islam. Ayah dia ada kat situ. Dia beri isyarat dan ayah dia pun benarkan. Begitu sekali Nabi punya. Nak kalau boleh semua orang terima dah dakwah dia supaya semua selamat masuk syurga. Gambaran yang Allah sebut tentang Nabi ni surah 9. Tu dalam nota tu ada surah 9 ayat 128, itu gambaran kepada Rasul ni yang begitu sangat sayangkan umat dia. Surah At-Taubah, muka surat last tu. Surah At-Taubah muka surat akhir dia. Biasa kita baca juga ni kan. Laqad ja'akum kan. Dia Allah kata kat situ, laqad ja'akum
benar-benar pasti telah datang kepada kamu rasulun min anfusikum, seorang rasul daripada kalangan kamu sendiri, kalangan manusia, bukan malaikat. Daripada bangsa Arab, yang turunnya wahyu di situ pertama, dengan bangsa Arab tu. Kemudian azizun alaihi ma anittum, sangatlah merasa aziz. Aziz apa? Berat ke atasnya, ma anittum, apa yang kamu tanggung. Harisun alaikum, sangat tamak ke atas kamu untuk dapat rahmat. Ni dua perkara, kena faham ayat tu. Tafsir dia macam itulah. Azizun alaihi ma anittum, apa dia? Apa maksud dia? Azizun alaihi ma anittum, Nabi sangat rasa berat ke atas kamu apa yang kamu telah tanggung, apa dia? Dosa kita dan apa yang bakal kita lalui ke akhirat nanti. Nabi sangat bimbang benda tu. Azab, Nabi sangat bimbang. Kemudian harisun alaikum, dan sangat tamak ke atas kamu untuk apa? Dapat kebaikan dan dapat keampunan Allah dan dapat syurga. Tu kebaikan dunia ni, itu iman, iman, amal soleh, itu kebaikan dunia. Kemudian keampunan Allah selepas kematian tu, keampunan Allah. Kemudian dapat syurga Allah. Itu hari itu Nabi sangat tamakkan kita untuk dapat syurga. Kemudian bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang yang beriman Nabi ni raufun, sangat belas kasihan, rahimun lagi sangat penyayang. Kasih dan belas. Rauf ni dia sifat kesian. Sebab itu Nabi bila jumpa je seorang, Nabi melihat kepada ukuran dia, dia mampu macam mana. Nabi tak bagi Nabi tak nak beratkan umat dia dalam banyak hal, yang kecuali hal-hal yang pokok lah, yang wajib. Nabi kita pasti cakap lah, yang Allah wajibkan. Tapi dalam banyak hal Nabi nakkan keringanan supaya umat dia tak jemu dalam ibadah dan sebagainya lah. Dan Rahim, Rahim ni penyayang dengan rasa sayang, iaitu syurga lah. Rahim ni di akhirat. Okey, ni sifat Nabi lah. Dan Nabi bagi motivasi dalam hadis dia. Cuba tengok hadis yang dalam nota ni. Hadis daripada Abu Hurairah. Kita baca hadis ni. Kullu ummati. Dapat ada berapa? Okey. Kullu ummati, tengok nota yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa may ya'ba? Qal man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Jadi Nabi sebut kullu ummati, setiap umat aku, setiap daripada umat aku, yadkhulunal jannah, mereka akan masuk syurga. Apa maksud umat? Umat ni maknanya manusia yang hidup selepas Nabi ni dianggap umat Nabi juga. Dengan umat Nabi secara amnya. Namun bila, macam mana dia boleh terkeluar daripada umat Nabi? Bila dia kafir lah contohnya. Tapi secara umumnya umat yang selepas Nabi ni umat Nabi lah. Zaman Nabi Nuh semua tu umat Nabi Nuh, tak kira yang kafir ke bukan, betul tak? Umat dia. Zaman kita juga ni semua umat Nabi Muhammad ni. Jadi Nabi kata semua umat aku sepatutnya mereka akan masuk syurga. Mereka akan masuk syurga. Yang paling berpeluang yang memang dah Muslim lah.